أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما أوانوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. Maksudnya, adakah kamu menyangka bahawa kamu akan masuk syurga padahal belum lagi nyata kepada Allah wujudnya orang-orang yang berjuang dengan bersungguh-sungguh di antara kamu, dan belum lagi nyata wujudnya orang-orang yang sabar, tabah dan cekal hati dalam perjuangan. Dan sesungguhnya kamu telah mengharap-harapkan mati syahid dalam perang sabil. Sebelum kamu menghadapinya, maka sesungguhnya kamu sekarang telah pun menyaksikannya, dan kamu sedang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul yang sudah pun didahului oleh beberapa orang Rasul yang telah mati atau terbunuh. Jika demikian, kalau ia pula mati atau terbunuh, patutkah kamu terbalik berpaling tadah menjadi kafir? Dan ingatlah, sesiapa yang terbalik menjadi kafir murtad, maka ia tidak akan mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan sebaliknya Allah akan memberi balasan pahala kepada orang-orang yang bersyukur akan nikmat Islam yang tidak ada bandingannya itu. Dan tiap-tiap makhluk yang bernyawa tidak akan mati malaikat dengan izin Allah, yaitu satu ketetapan ajal yang tertentu masanya yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan dengan yang demikian, sesiapa yang menghendaki balasan dunia, kami berikan bahagiannya dari balasan dunia itu. Dan sesiapa yang menghendaki balasan akhirat, kami berikan bahagiannya dari balasan akhirat itu. Dan kami pula akan beri balasan pahala kepada orang-orang yang bersyukur. Dan berapa banyak dari nabi-nabi dahulu telah berperang dengan disertai oleh ramai orang-orang yang taat kepada Allah, maka mereka tidak merasa lemah semangat akan apa yang telah menimpa mereka pada jalan agama Allah, dan mereka juga tidak lemah tenaga dan tidak pula mahu tunduk kepada musuh. Dan ingatlah, Allah sentiasa mengasihi orang-orang yang sabar. Dan tidaklah ada yang mereka ucapkan semasa berjuang selain daripada berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami dan perbuatan kami yang melampau-lampau dalam urusan kami, dan teguhkanlah tapak pendirian kami dalam perjuangan, dan tolonglah kami mencapai kemenangan terhadap kaum yang kafir. Oleh itu, Allah memberikan mereka pahala dunia, yakni kemenangan dan nama yang harum, dan pahala akhirat
yang sebaik-baiknya, yakni nikmat syurga yang tidak ada bandingannya. Dan ingatlah, Allah sentiasa mengasihi orang-orang yang berbuat kebaikan. Ayat-ayat yang kita baca ini masih lagi memberi semangat kepada para sahabat radhiyallahu anhum yang mengalami kesakitan, kesedihan dan kedukecitaan daripada peperangan Uhud, yang menyebabkan mereka dipukul dan dibelasah oleh musuh dengan dahsyat, mengorbankan 70 orang para syuhada. Ramai yang luka-luka, termasuk batang tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya mereka mencapai kemenangan di dalam peperangan Badar dengan jumlah yang sedikit, 313 orang yang tidak lengkap senjata, boleh mengalahkan musuh yang lebih ramai yang lengkap dengan senjata. Tiba-tiba dalam perang Uhud, mereka menerima pukulan yang begitu hebat. Bahagian yang pertama daripada ayat yang kita baca ini untuk menyatakan kepada sebahagian mereka yang sangat bersemangat kerana tidak dapat hadir dalam peperangan Badar yang telah diberi oleh Allah kemenangan itu. Mereka bersemangat, sekiranya kalau ada peperangan kali ini aku akan pergi, aku akan berperang, dan untuk mendapat kelebihan pahala yang besar, dan bersedia untuk mati syahid. Tiba-tiba mereka diuji oleh Allah dengan peperangan Uhud yang tidak diduga oleh mereka menerima pukulan. Pada awalnya menang, setelah terdapat di kalangan mereka yang tidak ikut arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka diserang oleh musuh dan dalam keadaan kelam kabut, memaksa mereka berundur di kaki bukit dan menghadapi musuh, dan boleh menahan musuh daripada memerangi seterusnya. Mereka tidak kalah rebah, tapi mereka kalah di tengah jalan, tidak mencapai kemenangan sebagaimana peperangan Badar. Boleh membunuh musuh yang ramai, menawan yang ramai, dan mendapat rampasan perang serta tawanan. Kali ini mereka mendapat luka pula. Alangkah sedihnya mereka yang bersemangat tadi. Alangkah tinggi semangat mereka. Bila menerima pukulan perang Uhud, tiba-tiba semangat jadi jatuh, jadi lemah, jadi lembek. Lalu Allah berkata kepada mereka, peperangan Uhud ini adalah ujian daripada Allah. Peperangan Uhud ini Allah Ta'ala nak pilih di kalangan kamu orang-orang yang mati syahid, yang mendapat nikmat yang besar dalam syurga. Peperangan Uhud ini Allah Ta'ala nak menapis kamu, untuk menapis kamu di kalangan orang yang benar-benar beriman, yang ikhlas, dan di kalangan orang munafik yang berkumpul beriman, supaya menundukkan munafik mereka, dan untuk membinasakan orang-orang yang kafir, supaya mereka menjadi lebih galak lagi dengan kafir itu, menambahkan dosa-dosa mereka untuk melayakkan diri mereka masuk neraka, dan untuk memberi kesabaran kepada orang yang beriman, mendapat pahala sabar, dan menambahkan lagi keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana mereka diuji dengan teruk di dalam peperangan Uhud itu, merasa sakit tubuh badan mereka dan sakit hati mereka. Lalu Allah berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannah? Adakah kamu menyangka bahawa kamu akan dapat masuk syurga? Masuk syurga dengan percuma. Kamu ingat kamu boleh masuk syurga dengan percuma, dengan mudah, dengan percuma begitu sahaja. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lam as-sabirin. Padahal belum lagi nyata kepada Allah adanya orang-orang yang berjihad, yang berjuang bersungguh-sungguh bagi menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala dengan harta benda mereka, dengan jiwa raga mereka, dengan nyawa dan segala nikmat yang diberi oleh Allah, sedia dikorbankan untuk berjihad, bersungguh bagi memenangkan agama Allah di kalangan kamu. Wa ya'lam as-sabirin, dan nyata dalam ilmu Allah orang yang benar-benar sabar.
Allah menguji kamu dalam perang Uhud ini ialah untuk menyatakan benarnya dalam ilmu Allah dan terdedah kepada Allah dan juga terdedah kepada kamu. Orang yang benar-benar beriman, menang ke kalah ke tetap beriman, tak berdali. Bukan hanya menang pada masa beriman, pada masa menang saja, masa kalah lari selalu. Bukan. Itu bukan orang beriman yang sebenar. Orang beriman yang sebenar ialah orang yang sanggup bersama dengan agama Allah. Di masa senang, di masa susah. Di masa menang, di masa kalah. Di masa timbul dan di masa tenggelam. Di masa di atas dan di masa ditindah di bawah. Dia tetap bersama dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala jadikan kehidupan dunia ini adalah tempat ujian. Alam akhirat ialah alam penentuan yang sebenar. Sama ada syurga selama-lama atau neraka selama-lama. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah dahulu, am hazibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Adakah kamu mengira kamu boleh masuk syurga Tuhan, padahal belum lagi datang kepada kamu apa yang dialami oleh umat yang terdahulu daripada kamu? Mereka digoncang dengan sehebat-hebatnya. Mereka digoncang dengan sehebat-hebatnya apabila mereka mengalami penderitaan dan kesengsaraan, diseksa, dizalimi, diunyanya oleh musuh. Bila mereka menjadi orang yang beriman, sehingga sampai kepada peringkat orang-orang yang beriman bersama dengan Rasul merayu kepada Allah, mata nasrullah, bilakah lagi datangnya pertolongan Allah? Allah menjawab, ala inna nasrallahi qarib. Ingatlah pertolongan Allah untuk memberi kemenangan itu hampir dekat. Dan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ankabut yang memberi maksud yang sama, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum ayuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim. Adakah manusia mengira sudah cukup apabila mereka bercakap, mereka berkata kami telah beriman, padahal mereka belum dicoba dan diuji? Sesungguhnya kami telah menguji umat yang terdahulu, maka nyata terdedah dalam ilmu Allah orang yang benar-benar beriman dan orang yang bohong. Begitulah dalam ayat ini Allah Ta'ala menyatakan, wahai sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hadir di dalam peperangan Uhud, yang bersemangat bila menang melihat kemenangan Badar, dan mereka merasa rugi kerana tak hadir perang Badar. Sekarang kamu mengalami penderitaan hasil peperangan Uhud. Apa yang berlaku ini adalah kebaikan, adalah mengandungi hikmat yang dikehendaki oleh Allah. Allah Ta'ala nak menapis orang yang beriman dan nak memberi pahala yang lebih besar kepada orang yang beriman. Dan Allah Ta'ala nak tapis orang yang munafik, yang bohong beriman itu tersangkut, menyatakan munafik mereka. Dan orang yang lemah, dia sedar dia lemah iman. Iman dia lemah. Rupa-rupanya cakap besar je. Bukan main bercakap nak berjuang, nak berperang. Kalau perang, jagalah, tengoklah. Bila mari, tiba-tiba jadi lemah semangat. Inilah tujuan Allah Ta'ala melakukan peristiwa dalam peperangan Uhud. Walaqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqaw faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun. Dan sesungguhnya kamu telah mengharap-harapkan mati syahid dalam perang fisabilillah sebelum kamu menghadapinya. Maka sesungguhnya kamu sekarang telah pun menyaksikannya dan kamu sedang melihatnya dengan mata kepala kamu sendiri. Bila dengar orang yang mati syahid ini besar pahalanya. Sebaik saja mati darah mengalir, semua dosa diampun oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menjanjikan ruhnya masuk dalam syurga.
masuk dalam syurga dalam temalak burung yang hijau, memakan buah-buahan di dalam syurga. Burung hijau, bukan burung biru tau. Burung hijau. Masuk dalam syurga. Masuk dalam syurga. Dan lalu mereka bersemangat untuk berjuang dan nak mati syahid. Nak mati syahid. Nak mati syahid ni mudah. Mudah ke mati syahid ni? Sekarang kamu melihat sendiri. Melihat kematian itu berlaku dengan ramai di hadapan kamu. Orang-orang yang mati syahid. 4 orang di kalangan muhajirin. Dan yang bakinya 66 orang di kalangan ansar. Ini hikmat yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Orang muhajirin hanya 4 orang. Orang ansar 66 orang. Orang ansarnya orang Madinah. Bukan beranak Nabi. Bukan keluarga Nabi. Ini menandakan golongan ansar ini. Dan mereka berjuang bukan kerana anak beranak. Bukan kerana waris. Tetapi kerana menegakkan agama Allah. Dan begitulah dengan golongan muhajirin. Yang bermati-matian. Bersama dengan Nabi SAW. Kamu melihat kematian itu. Dan berbagai-bagai jenis orang yang mati itu. Ada yang mati Anas bin An-Nadhr radhiyallahu anhu, yang mendapat luka di dalam peperangan Uhud. Luka dan mengirim salam kepada Nabi sallallahu, beritahu, sesungguhnya aku mencium bau syurga. Aku dah bau syurga, seolah-olah berada dekat dengan Uhud, kata dia. Syurga itu aku bau. Beritahu kepada rakan dia, beri salam kepada Nabi. Aku bau syurga dah. Dia dalam keadaan luka dan dia telah dicincang oleh musuh sehingga tak nyata rupanya. Dikenali melalui jarinya sahaja mengikut satu riwayat. Dan ada di antara mereka yang hadir perang Uhud itu, yang baru berkahwin, tak sempat mandi wajib, baru berkahwin dalam keadaan berbulan madu, sayang nak tinggal isteri, yang baru kahwin. Bila diajak berjihad, keluar berjihad, tak ada mandi wajib. Dan Nabi kata dia dimandi oleh malaikat. Dia mandi di alam barzakh, tak boleh dimandikan dia. Mayat dia tak boleh dimandi. Orang mati syahid tak boleh dimandi jenazah dia. Mengikut mazhab Syafi'i tak disembahyangkan. Mazhab Hanafi dan pemazhab lain disembahyangkan tanpa dimandikan. Ditanam dengan pakaian yang berlumuran dengan darah, kerana darah itu menjadi saksi pada hari kiamat. Warna-warna darah, bau yang harum. Di mana sahabat ni, iaitulah sahabat yang baru kahwin. Rasulullah kata, malaikat mandi jenazah dia. Dan di sana ada seorang Yahudi yang bernama Mukhayriq. Dia mati, orang tahu dia ni Yahudi. Tiba-tiba dia mati di medan perang Uhud. Di tengah orang-orang yang mati, Rasulullah kata dia masuk syurga. Seorang Yahudi masuk syurga kerana dia masuk Islam. Ketika mengetahui musuh nak serang, orang munafik melarikan diri bersama pemimpin Abdullah bin Ubay, berundung. Sepatutnya orang Yahudi ni tak masuk Islam, tapi tak masuk Islam. Masa tu dia menyatakan Islam adalah benar. Dia mempunyai harta dan mewasiatkan kepada Nabi SAW, kalau saya mati, ambil harta saya Rasulullah dan wakaf fi sabilillah bila saya mati. Mukhayriq, seorang Yahudi, mati dalam perang Uhud dan mati setelah dia Islam. Orang tak tahu dia ni masuk Islam. Nabi memberitahu dia telah masuk Islam. Macam-macam cerita. Dan ada di antaranya yang mati syahid itu, orang lihat dia bukan orang Islam, tapi masuk Islam di tengah peperangan itu. Ada yang orang tengok dia perang di pihak Islam, tapi Rasulullah kata dia masuk neraka. Dia orang Madinah, dia berperang kerana semangat Madinah, bukan dia masuk Islam. Kita orang Madinah ni, orang nak mari tahan, orang nak mari serang Madinah, kena lawan lah. Kita orang Madinah ni lawan di atas nama Madinah, di atas nama tanah air. Tak ada Islamnya, tanah air saja. Untuk berjuang membela tanah air, mempertahankan tanah air, Islamnya tak ada. Maka mati dalam keadaan jahiliah, masuk neraka. Begitulah peperangan Uhud ini menyatakan orang yang mati syahid yang memerlukan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tak ada ikhlas kerana Allah Ta'ala, maka tak diterima sebagai syahid. Macam-macam jenis. Ada di antaranya sahabat yang tak cukup nak dikafankan jenazahnya
kerana kemiskinannya, tutup kepala nampak kaki, tutup kaki nampak kepala, maka ditutup dengan daun sahaja, dikebumikan. Dan mereka yang syahid dalam perang Uhud ini dikebumikan berhampiran Bukit Uhud, dan boleh diziarahi oleh para jemaah haji, dan menjadi tempat yang sunat kita ziarah. Tempat yang sunat ziarah di Madinah ialah Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, Masjid Quba, kubur Baqi' dan syuhada. Itu tempat yang disunatkan. Adapun tempat-tempat lain tu tak masuk dalam sunat. Dia ziarah lah, dah ziarah macam-macam, Masjid Abu Bakar, Masjid Umar, Masjid Ramamah, macam-macam nama. Yang disunatkan ziarah ini saja. Kerana tempat ini diziarahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut dalam hadis, Nabi pergi ke Uhud selepas perang Uhud. Sebelum wafat pun dia pergi ke Uhud, menziarahi syuhada Uhud yang mati syahid dalam perang Uhud. Dan diriwayatkan oleh ahli sejarah, selepas ratusan tahun berlaku banjir yang melanda kawasan itu, yang menyebabkan beberapa mayat terbongkar walaupun beratus tahun masih berdarah macam baru mati, menandakan hidup sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim, untuk memberi semangat kepada mereka yang berjihad fi sabilillah. Ini berlaku di Afghanistan, berlaku di Palestin, berlaku di Lebanon, berlaku di Iraq, berlaku kadang-kadang Allah Ta'ala tunjukkan mayat-mayat yang tidak hancur, yang tidak berbau, yang berbau harum, walaupun makan masa beberapa hari, mengikut adanya sudah berubah baunya. Ada yang bau juga, mengikut keadaan lah. Kadang-kadang Allah Ta'ala nak menunjukkan kelebihan di hadapan mata manusia. Kamu melihat, wahai mereka yang bersemangat kemudian lemah semangat pula, mengharapkan mati syahid untuk dapat kelebihan mati syahid. Hari ini Tuhan tunjuk kepada kamu bagaimana kematian itu. Ada di antara kamu yang dicincang sehingga tak nampak rupa. Macam-macam. Ada yang niat ikhlas, yang niat ikhlas. Sekarang kamu lihat kematian itu di hadapan kamu. Wahai mereka yang tak bersemangat, ini adalah pengajaran peperangan Uhud. Allah Ta'ala nak jadi pengajaran kepada kamu. Para ulama mengatakan, al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Pengajaran itu diambil daripada lafaz yang umum, bukan sebab yang khusus. Seterusnya Allah Ta'ala berfirman dalam bahagian yang berikutnya, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Dan tiadalah Muhammad itu malaikat dia seorang rasul. Telah berlalu sebelumnya rasul-rasul yang lain. Afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Adakah sekiranya dia mati sakit, ataupun dia mati dibunuh dalam peperangan, maka tumit-tumit kamu berpusing, kamu murtad, berpaling tadah daripada Islam. Wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a. Dan sesiapa yang tumitnya berpusing, yakni murtad, bila Rasulullah SAW mati dia berpusing, murtad, maka dia tidak memberi apa-apa mudarat sedikit pun kepada Allah. Wa sayajzillahu syakirin. Dan Allah memberi balasan yang tidak terhingga kepada orang-orang yang bersyukur daripada nikmat yang diberi oleh Allah. Dan nikmat yang paling besar ialah nikmat agama Islam. Ayat ini diturunkan apabila tersebutnya berita bahawa Rasulullah SAW telah dibunuh oleh seorang yang bernama Ibnu Qumayyah, seorang kafir. Dalam keadaan kelang kabut itu telah berjaya merejam batu ke wajah Nabi SAW, menyebabkan mukanya berlumuran dengan darah dan gigi hadapannya patah, terjatuh dalam lubang. Lalu Ibnu Qumayyah mengisytiharkan bahawa dia telah membunuh Muhammad. Muhammad sudah dibunuh. Disebarkan berita itu. Bila dengar bahawa Rasulullah SAW telah dibunuh, menyebabkan ada yang lembek, terus lembek. Rasulullah sudah mati, tak tahu nak buat apa. Ada di antara mereka
yang Rasulullah sudah mati habis, kadangnya sajalah perjuangan kita. Ada di antara mereka yang berkata, kalau setelah Rasulullah sudah mati, kita sambung perjuangan dia dan kita mati bersama dengan dia. Mari kita mati bersama dengan Rasulullah. Kita mati bersama. Ada yang begitu. Ada yang lemah semangat. Dan mengikut satu riwayat, dalam kebingungan itu ada satu kumpulan balik ke Madinah. Dengan kuda balik ke Madinah. Lalu bertemu dengan para muslimat yang menunggu berita. Apa berita? Bagaimana di Uhud? Lalu diberitahu Rasulullah sudah wafat. Lalu muslimat mengambil batu merejam mereka yang balik ini. Mengapa kamu balik kalau Rasulullah sudah mati? Pergi kamu mati dengan Rasulullah. Pergi. Mereka dihalau balik. Pergi ke Uhud semula. Dan di sana ada golongan munafiqin. Golongan munafik. Yang berpura-pura Islam. Yang bohong Islamnya. Sekarang kita hantar utusan kepada ketua Abdullah bin Ubay. Ketua JKK kita. Abdullah bin Ubay. Beritahu ke dia. Bahawa atau utusan kepada Abu Sufyan. Supaya Abu Sufyan mendapat berita. Kita ni belah lek dia. Kita belah lek dia. Beritahu ke Abdullah bin Ubay, pemimpin munafik yang telah cabut lari ke Madinah itu. Beritahu ke dia. Supaya kita ni sebenarnya bukan dengan Muhammad. Kita dengan dia juga. Kita belah lek dia juga. Bukan ikut Muhammad, tidak. Beritahu derah-derah ke Abu Sufyan. Untuk menghantar mesej kepada Abdullah bin Ubay. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat ini kepada mereka semua. Muhammad ialah seorang Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rasul adalah manusia. Manusia mengalami sifat-sifat manusia mesti mati. Begitulah juga Rasul-Rasul zaman dulu. Ada di antara Rasul-Rasul zaman dulu yang mati sakit. Macam Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Harun dan lain-lain. Nabi Sulaiman, Nabi Daud mati sakit. Dan ada di antara Rasul yang mati syahid dibunuh. Nabi Zakaria, Nabi Yahya dan Nabi-Nabi yang lain yang dibunuh oleh musuhnya. Mati syahid. Allah Ta'ala tak jadikan semua Nabi-Nabi itu takluk. Selang tak jadi apa, bakar tak hangus. Nabi Ibrahim tak hangus bakar. Tapi Allah Ta'ala ada di kalangan Nabi itu yang mati syahid. Disembelih, dipancung leher oleh musuhnya. Macam Nabi Yahya yang dibelah jasadnya dengan gergaji. Macam Nabi Zakaria yang dibunuh dengan berbagai-bagai cara Nabi-Nabi itu. Adakah sekiranya Muhammad mati? Sama ada mati biasa kerana sakit ataupun mati dibunuh? Lalu kami berpaling tadah daripada Islam. Murtad, keluar daripada Islam. Adakah kamu masuk Islam kerana Muhammad ataupun kerana Allah? Kamu masuk Islam kerana apa? Kerana Muhammad ke kerana Allah? Barang siapa yang murtad, yang berpaling tadah, dia tidak memberi mudarat sedikit pun kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata apa-apa. Kalau seluruh makhluk ni pakat lawan Allah Ta'ala belaka, macam itulah juga Allah Ta'ala. Tak jadi apa. Barang siapa yang bersyukur kepada nikmat Allah dengan nikmat Islam, yang tetap dengan Islam, yang tak berpaling pada ayat, tak berpusing fikiran dia, pendirian dia tak berpusing, tetap bersama dengan Islam, dan menjadikan Islam adalah nikmat yang paling besar, yang tak boleh dijual dengan nikmat yang lain. Itu makna nikmat yang paling besar. Islam ni bukan harga RM50, bukan harga seguni baja, bukan harga seguni beras, bukan harga berjuta, bukan harga dunia dan segala isinya. Islam ni adalah nikmat yang tak boleh dijual beli. Barang siapa yang bersyukur pada nikmat Islam, yang tak jual Islam, tak berpaling tadah dengan Islam, tetap dengan Islam, hidup, mati, menang, kalah, tenggelam, timbul, di atas, di bawah, sakit, senang, tetap bersama dengan Islam, Allah Ta'ala akan memberi ganjaran yang besar kepada mereka pada hari kiamat kelak. Ayat ini dibaca oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau Nabi sudah wafat, tak bergerak lagi.
Maka para sahabat dalam keadaan sedih, dalam keadaan bingung. Sayyidina Uthman, Sayyidina Umar, nano. Sayyidina Umar jadi nano. Rasulullah tak mati. Barang siapa yang kata Rasulullah wafat, aku pancung leher, kata Sayyidina Umar. Rasulullah hanya pengsan saja. Macam Nabi Musa pengsan ketika bermunajat menghadap Allah Ta'ala. Jangan ada orang yang kata Rasulullah sudah wafat, pedang duduk tangan dia. Masing-masing senyap takut. Takut Sayyidina Umar. Termasuklah puak-puak munafik. Oh, Islam pun takut juga. Lalu Abu Bakar datang. Bakar rumah dia jauh sikit. Datang dan masuk ke bilik putrinya Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha dan tengok Rasulullah sudah wafat. Memang wafat, nyata wafat. Mengucup jasad Rasulullah SAW. Tudun kain selimut, keluar. Keluar terus ke dalam masjid dan menyampaikan ucapan. Di sinilah ketokohan Sayyidina Abu Bakar menandakan sebenarnya dia layak menjadi khalifah selepas wafatnya Nabi SAW. Dalam keadaan para sahabat sedih, Abu Bakar menyampaikan ucapan.